juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ni saya pekok sikit sebab bawa gitar. Sebab ini ada meja dia. Jadi pada malam ni insya-Allah saya ingin kongsikan satu amalan yang mana biasa dilakukan oleh Nabi SAW, terutama di bulan Ramadan. Yang mana selain daripada ibadah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ni, antaranya puasa lah. Puasa termasuklah sedekah, dan termasuklah baca Quran, solat sunat dan sebagainya. Satu lagi amalan yang lebih ditekankan bila masuknya bulan Ramadan, iaitu ibadah iktikaf. Ibadah iktikaf. Iktikaf ni dari segi bahasa maksudnya al-muksu, maksudnya berhenti ataupun menetap sebentar dari segi bahasa. Adapun di sisi Imam Ibn Rajab Al-Hambali, iktikaf ni adalah kita memutuskan segala perhubungan dengan sekalian makhluk, maksudnya dengan dunia ni, dan untuk menyambung ataupun memulihkan kembali perhubungan kita dengan Allah SWT. Itu iktikaf yang sebenar-benarnya. Yang mana iktikaf ni adalah salah satu amalan yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan, terutama di bulan Ramadan. Ramai di antara kita yang buat amalan-amalan tadi, kan? Baca Quran, sedekah dan sebagainya, boleh buat. Ramai yang buat, kan? Tak salah pun. Tapi masih tak ramai, masih tak meriah lah kita kata, bila mana dalam bab iktikaf ada buat, tapi tak kata tak seperti mana yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, amalan-amalan salafus soleh, yang mana mereka ni sangat-sangat menekankan ibadah ataupun sunnah beriktikaf. Yang mana iktikaf ni ala kulli hal mestilah kita tahu, yang paling utama sekali adalah kita tahu cara nak beriktikaf. Lepas tu ada 6 syarat yang diletakkan dalam kitab fiqh, 6 syarat untuk orang yang beriktikaf. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat beriktikaf. Yang mana niat dia, nawaitu iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kita kena sebut, bukanlah kena sebut, kena niatkan. Sahaja aku beriktikaf, iaitu amalan tu sendiri di dalam masjid, kena ada niat masjid kerana Allah Ta'ala. Yang mana sebab dalam definisi yang lain sebut iktikaf ni amalan kata orang-orang yang tertentu pada tempat yang tertentu dengan niat tertentu. Iktikaf ni adalah berhenti yang dilakukan oleh orang yang tertentu. Maksudnya bukan semua orang boleh buat iktikaf dengan niat, dengan di tempat tertentu. Maksudnya bukan semua tempat boleh iktikaf dengan niat tertentu. Maksudnya kena ada niat. Jadi yang pertama mesti niat. Niat tu sunat, tapi kalau tak niat tak sah. Walaupun kita beriktikaf lah 10 malam straight, tapi tak ada niat, tak sah. Jadi mesti niat. Mestilah sekurang-kurangnya dalam hati tadilah, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kalau dia bernazar, yang mana salah satu daripada amalan salafus soleh, mereka ni suka bernazar. Suka bernazar. Kita biasa nazar sedekah, puasa dan sebagainya lah, buat kenduri. Tapi salah satu amalan salafus soleh juga, mereka ni lagi-lagi yang kata nak ikat. Nazar ni dia ikat diri dengan ketaatan. Maksudnya mereka ni akan iktikaf, mereka ni akan bernazar. Bila bernazar, supaya mereka ni dapat buat amalan tersebut. Contohlah, pada 10 malam terakhir ni aku mesti beriktikaf. Aku bernazar 10 malam terakhir aku mesti beriktikaf. Maka wajiblah iktikaf. Iktikaf ni asal sunat, tapi dia bila bernazar wajib buat.
Jadi bagi orang yang sangat dia nak buat tapi dia orang kata dia bersungguh buat tapi dia takut dia tak buat. Jadi dia pun menazar. Jadi dia ikat, tapi bila dah menazar tu jadi hukum dia wajib lah. Jadi nazar pula niat dia nawaitu fardul i'tikaf. Tambah fardu. Ataupun nawaitu i'tikaf mafruḍah. Mafruḍ fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tambah fardu. Saja aku i'tikaf, i'tikaf wajib lah. Kerana Allah, di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Jadi itu syarat dia. Iaitu pertama mesti niat. Ada juga di sebuah kitab fiqh ada orang dia niat masjid tertentu. Sahaja aku beriktikaf, dia bernazar sahaja aku beriktikaf iktikaf wajib di masjid tertentu. Contohnya di masjid Hasanah Bangi contoh. Aku bernazar nak iktikaf di Masjid Hasanah Bangi selama 3 hari kerana Allah Ta'ala, maka dia wajib buat. Tapi macam mana kalau dia tak dapat pergi Masjid Hasanah? Contoh petang tu dia kerja, dia kerja, iktikafnya elok satu hari kan? Kalau ikut mazhab Maliki Abu Hanifah, iktikaf ni kena 1 hari. Tapi mazhab Syafi'i tak syaratkan 1 hari, 1 hari suntuk. Malam tu dia tak dapat pergi, dia ganti pula pergi dengan masjid lain. Masjid Bandar Rincing contohnya. Boleh tak macam tu? Kalau ikut hukum dia boleh, tak ada masalah. Dia bernazar nak pergi masjid sekian tapi dia pergi masjid lain, boleh. Sebab apa? Sebab hukum semua masjid sama. Sebab martabat semua masjid sama. Tak kisahlah masjid cantik ke, ramai orang pergi ke, tiba-tiba dia pergi pula masjid kampung, boleh, tak ada masalah. Melainkan 3 masjid dia tak boleh. Tak boleh ganti. Masjid yang Nabi sebut dalam hadis lah, la tushaddur rihal illa salasatil masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. 3 masjid ni kalau kita dah niat mesti mayang kat situ. Mesti semayang kat situ, mesti iktikaf kat situ. Itu disebutkanlah. Jadi kalau orang yang bernazar, dia nazar hari tertentu, lepas tu tempat tertentu, maka dia mesti pergi ke tempat tertentu. Melainkan tempat tu sama taraf. Dia tak pergi masjid lain, dia pergi masjid lain, tak ada masalah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah dia mestilah di masjid. Syarat dia mestilah di masjid. Tidak sah seseorang, di sebuah kitab, tak sah orang yang berniat yang beriktikaf di musalla ataupun di ribat. Musalla, masjid ni kalau ikut definisi dia, kalau surau kita ni masjid tak? Masjid surau kita ni dikira sebagai masjid. Kalau ikut, sebab masjid kalau ikut definisi tempat yang ada imam rawatib. Maksud ada imam solat waktu lah, 5 waktu. Bukanlah maksudnya imam yang tempat yang imam dia tak ada imam tetap. Lepas tu kemudiannya tempat tu tempat wakaf. Itu masjid. Jadi tak kisahlah kita panggil surau ke, kita panggil musalla ke. Tapi kalau ada syarat-syarat yang disebut dalam kitab fiqh ni tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Jadi boleh saja surau kita ni terutamanya kita buat apa yang disebutkan, hukum dia sama saja seperti mana dalam masjid. Bolehlah kita nak beriktikaf, bahkan boleh kita nak solat tahiyatul masjid, tak ada masalah. Yang mana mesti syarat di masjid. Jadi surau kita ni boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh musalla. Musalla ni bukanlah sekadar nama dia musalla. Musalla ni maksud tempat yang hanya disediakan untuk sembahyang, tapi dia milik peribadi orang lain. Contohnya surau kat mall ke, R&R. Yang ni tak boleh iktikaf. Jadi kalau tak boleh iktikaf, tak boleh tidurlah. Tidurlah. Kalau siapa musafir, tidurlah. Cuma kalau iktikaf tak dikira sebagai sah lah. Lepas tu syarat yang ketiga, mestilah suci daripada hadas. Jadi perempuan yang haid, yang nifas, dan juga syarat yang keempat berakal. Bukanlah kanak-kanak yang tak memayis.
Kalau kita bawa anak, anak-anak kecil tak ada masalah nak bawa anak kecil. Tapi kalau jangan sampai ganggu orang lain. Tapi kalau mereka beriktikaf tak dikira sebab mereka belum memayis. Dan yang terakhir mestilah Islam. Tu syarat, 3 syarat terakhir itu adalah syarat yang dikenakan kepada orang yang beriktikaf itu sendiri. Yang mana tidak sah. Nah, fiqh sebut tak sah. Perempuan yang haid contohnya nak iktikaf kat masjid, orang yang gila contohnya, kanak-kanak yang tak memayis, orang yang murtad beriktikaf. Dia walaupun dia rasa dia Islam tapi dia sebenarnya murtad, telah berbatal syahadah, tak sah iktikaf dia. Ada satu lagi tinggal, mestilah sekurang-kurangnya dia berhenti di dalam masjid sekadar tamak-ninah, lebih daripada tamak-ninah solat. Maksudnya kalau dalam mazhab lain kita sebut tadi, mesti sehari suntuk. Tu baru iktikaf. Tapi kalau mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya lebih daripada kadar tamak-ninah. Jadi kalau kita pergi, masuk mundar-mandir dalam surau, walaupun tak duduk, walaupun tak baring, mundar-mandir dalam surau, lepas tu keluar balik. Tapi ni iktikaf lah. Maka dikira sebagai iktikaf. Dapat pahala iktikaf. Jadi kalau orang yang sekadar dia masuk pintu sana, keluar pintu sini, tak sah iktikafnya. Itu di sisi mazhab Syafi'i. Jadi apa yang nak disebutkan di sini adalah iktikaf ni taklah susah. Melainkan orang yang bernazar iktikaf berturut-turut. Itu lain lah. Itu ada perbahasan dia. Dia bernazar iktikaf 10 malam berturut-turut. 10 malam berturut-turut ni, bila dia ni, sebab ada ulama', dia ada para salaf, dia berniat macam ni. Saja aku iktikaf, bernazar iktikaf untuk selama 10 malam berturut-turut. Jadi bila dia buat macam ni, dia tak boleh keluar daripada surau ataupun dia tak boleh keluar daripada masjid selama 10 malam. Jadi tu ada perbahasan dia lah. Tapi sebab tu kita tak galak iktikaf berturut-turut ni. Kalau tak tahulah cara dia. Yang mana yang paling utama adalah kita nak sebut pasal iktikaf. Sebab iktikaf ni adalah amalan yang Nabi tak pernah tinggalkan. Bahkan ketika tahun kewafatan Nabi SAW, Nabi buat 20 hari. Pada bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelum, awal-awal, Nabi buat pada 10 malam awal. Lepas tu pada tahun yang lain, Nabi buat pada 10 malam pertengahan. Sampailah pada satu ketiga, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Jibril turun memberitahu, malam tersebut ada pada 10 malam terakhir. Jadi sejak dari itu Nabi terus buat 10 malam akhir sampailah ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 20 malam. 20 malam tambah. Yang mana apa yang nak dikejar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malam tersebut. Apa malam tersebut? Malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ni yang direbut oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sendiri, insan yang paling sempurna, tak pernah buat salah, tak pernah melakukan dosa, pun merebut malam Lailatul Qadar, kenapa kita tak nak rebut? Sepatutnya lah. Kalau kita fikir orang yang bijak, dia akan fikir, Nabi macam ni pun masih lagi mengejar pahala. Kenapa kita yang banyak dosa ni tak kejar? Jadi mestilah tak ada amalan lain. Tak ada amalan lain yang paling sesuai untuk orang yang nak dapatkan malam Lailatul Qadar tu melainkan iktikaf lah. Iktikaf. Sebab itulah yang mana kata satu seruan lah. Akhirnya saya menyebutkan satu seruan untuk kita ni memperbanyakkan ataupun memeriahkan surau kita, terutamanya di 10 malam terakhir. Sebab kadang-kadang ada juga dengar-dengar tengah tempat yang lain. Kadang bila malam Ramadan dia kunci surau. Kadang tak bagi orang tidur kat surau. Yang mana dengan sebab-sebab, contohnya budak kencing lah. Contohnya kadang bukan budak kencing, bapak kencing lah. Pun ada sebab. Terus dia tutup, kecurian lah. Kadang-kadang terus tutup surau. Yang mana ni masalah-masalah yang bagi saya lah, pada pengurus ataupun AJK, bagi saya benda ni boleh settle. Tak sepatutnya terus tutup surau, tak bagi orang iktikaf. Yang sebenar-benarnya benda ni kata bukan satu masalah besar. Yang mana untuk jemaah pula, yang mana
tidur di surau ni memanglah tak selesa macam kat rumah. Yang mana kat rumah ada katil, ada tilam, ada aircon, ada comforter. Kat surau memang tak selesa. Tapi kalau kita nak betul-betul buat apa yang memang tak ada masalah, kita boleh tidur kat rumah, datang qiyamul kat sini, tak ada masalah. Tapi kalau kita betul-betul nak ikut sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi tidur macam mana, buat macam mana amalan tersebut, itulah amalannya, iaitu iktikaf. Ya wallahu alam. Cukup sangat tu. Yang baik datang dari Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi